Pertamanya tahniah kepada Jabatan Tanah dan Survey Sarawak yang telah berjaya menghasilkan begitu banyak sekali inovasi-inovasi baru bagi mendukung hasrat kerajaan negeri dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang bertaraf dunia, world class civil service. Jabatan Tanah dan Survey Sarawak sememangnya diyakini dapat memacu sebagai sebuah agensi kerajaan yang boleh membawa perubahan ke arah revolusi 4.0 berdasarkan kepada hasil inovasi-inovasi yang dicatatkan oleh tuan-tuan sehingga hari ini. Saya dipahamkan jabatan ini telah pun berjaya menghasilkan 150 inovasi daripada 14 kumpulan inovatif dan kreatif ataupun KIK. Tahniah diucapkan. Seperti yang kita maklum bahawa inovasi ini adalah perkara yang sangat mustahak. Creativity starts with a dream while innovation completes the journey. Kreativiti ini kebiasaannya bermula dengan satu impian. Tetapi inovasilah yang akan menyempurnakan perjalanan itu. Sebab itu orang kreatif mereka syarat dengan idea, tapi orang inovasi mereka syarat dengan pencapaian. Tahniah diucapkan kepada semua rakan-rakan di Jabatan Tanah dan Survey Sarawak 2021 ini yang telah berjaya menghasilkan hari inovasi, melaksanakan hari inovasi dan integriti ini dalam nak memupuk lagi budaya inovasi di kalangan warganya. Mungkin ada yang nakal akan mengatakan, tak payahlah kita sungguh-sungguh sangat kerja, ini semua dunia Ustaz, ini semua hal-hal duniawi. Yang penting kita semayang, kita zikir, ngaji Quran, khatam, itu yang lebih mustahak. Ini salah faham. Dalam urusan duniawi ini, dari hal bekerja, itu disuruh untuk kita bekerja bersungguh-sungguh. Bahkan dalam hal duniawi ini, kita disuruh dan tiada halangan untuk berkreativiti seandainya kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan duniawi. Sebagai contoh, ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang tradisi mengahwinkan kurma yang ada di orang Madinah ketika itu. Yang mana satu hari Nabi melewati sahabatnya yang sedang melakukan proses mendebungakan kurma atau mengahwinkan kurma ini. Nabi tidak biasa menengok perkara ini. Di Mekah tidak ada budaya debunga-debunga sebegitu. Lantas Nabi kita pun bertanya, ni kenapa kamu semua melakukan hal sebegini? Apakah sebabnya kamu melakukan perkara ini? Mengahwinkan, mendebungakan. Maka sahabat pun mengata, oh kami buat gini supaya kurma tu jadi baik ya Rasulullah. Ambil daripada kurma yang bagus, ambil dikahwinkan dengan pokok yang tak berapa nak bagus, nanti hasilnya itu akan jadi bagus. Maka Nabi pun bersabda, "Lau lam taf'alu la salahu." Maka kata Nabi, tapi kalau kamu tak buat kahwin begitu pun, kurma tu tetap juga bagus. Biarkan sajalah. Maka selepas Nabi berkata sedemikian, para sahabat tidak lagi mengahwinkan kurma. Tidak lagi lakukan proses pendubungan. Sehingga akhirnya, satu musim di Madinah ketika itu, semua kurma menjadi jelek. Menjadi buruk. Tak berapa menjadi pada tahun itu kurmanya. Ketika kurma-kurma di Madinah kelihatannya tidak berapa baik hasilnya, lantas Nabi pun bertanya, "Ma linakhlikum?" Kenapa kurma kita tahun ni jadi tak berapa elok? Rasanya kurang manis, banyak yang pahit-pahit kecil-kecil. Maka dijawab oleh para pengusaha ladang kurma ini, "Wahai Rasulullah, bukankah dulu ketika kami mengahwinkan debungakan pokok kurma ini, Tuan mengatakan tak payahlah nak kahwin-kahwinkan, hasilnya sama saja. Jadi kami pun tak buatlah ya Rasul, kami takut derhaka kepadamu." Lalu apakah sabda Nabi? "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kata Nabi, jangan salah faham. Dalam hal duniawi, kamu lebih faham dengan dunia kamu. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih profesional dalam bidang kamu. Maka teruskan. Yang ini tidak ada kesalahan untuk kamu melakukan inovasi. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
Tetapi para ulama mengatakan dalam hal duniawi saja boleh dilakukan inovasi dan kreativiti. Dalam hal-hal ibadat yang khusus itu tak dibenarkan. Contoh Nabi ajarkan kepada kita dari segi salat 5 waktu misalnya. Itu tak boleh nak diinovasikan. Dia kata ulama mesti terikat dengan konsep jinsun, adadun, kaifiyatun, zamanun, makan. Pertama, jenis ibadah tak boleh lawan dengan jenis yang Nabi ajarkan. Yang kedua, adadun, bilangannya. Contoh zuhur 4 rakaat, tak boleh kita kreatif, inovatif buatkan 16 rakaat. Itu tak boleh. Atau shortcut jadi 1,5 rakaat, tak boleh. Itu dah is law. Itu dah undang-undangnya itu, tak boleh ubah lagi. Itu segi kaifiyatun, tata cara, SOP lah. Kalau patut wuduk, start daripada muka dulu, itu SOP-nya. Tapi kita start dari kaki dulu, tak boleh. Atau Fatihah, start daripada Bismillah, tapi kita start daripada Iyyaka na'budu, itu pun tak boleh. Dia ada kaifiatnya. Ataupun nak menyembelih haiwan korban, itu mesti dilakukan selepas khatib turun daripada mimbar. Bertanya selepas khutbah raya Aidil Adha, barulah dia adakan korban. Maksudnya tak boleh buat selepas subuh. Itu tak boleh. Itu tak ikut kaifiat. Tak boleh inovasi di situ. Atau menukar haiwan ternakan. Contoh Nabi pesan, haiwan yang boleh dikorban, pertama unta, yang kedua lembu, 3 kambing, yang keempat apa saja yang lahir dari 3 yang pertama. Contohnya lembu kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Lembing boleh bikin korban. Atau lembu kahwin dengan kerbau, lembau, dapat lembau pun boleh dibikin korban. Tapi selain daripada itu, tak boleh. Ayam serama, tak boleh. Tak boleh. Ikan, tak boleh. Apa saja yang selain daripada yang disebutkan oleh Nabi, itu tak dibenarkan. Yang ini tidak ada kreativiti. Sama juga dalam dari segi makanun. Makanun ni tempat. Contoh haji, umrah di Mekah. Tapi gara-gara pandemik, tiba-tiba ada mufti buat fatwa yang pelik-pelik. Tak payah kita haji di Mekah, kita haji di Kuching misalnya. Atau haji di KK. Itu tak boleh, tak dibenarkan. Tempat itu tak boleh kreatif. Tetapi daripada segi kerja duniawi, itu Nabi tak ada masalah untuk kita melakukan inovasi.